Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas terakhir kita untuk kelas tambahan UPKC. Okey, tapi tahun ni kamu ambil ditukar dengan nama MP Kafa. Okey, hari ni Ustazah nak ulang kaji balik tentang jenis ayat. Okey, jenis ayat kamu belajar masa tahun 5. Okay. Apa itu jenis ayat? Jenis ayat terbahagi kepada 5. Okey, kepada 5 kamu belajar. Yang pertama ayat penyata, yang kedua ayat nafi, yang ketiga ayat seru, dan keempat ayat tanya, yang kelima terakhir sekali adalah ayat kehendak. 5 jenis sahaja kamu belajar. Okey, yang pertama adalah ayat penyata. Apa itu ayat penyata? Okay, ayat penyata ni ayat yang diucapkan untuk tujuan mengemukakan sesuatu perkara. Okey, kamu nak beritahu sesuatu perkara kepada kawan kamu. Okey, contoh dia perkataannya ayat dia adalah kebersihan itu sebahagian daripada iman. Okey, maknanya kamu nak beritahu dekat kawan kamu betapa pentingnya kebersihan itu dalam kehidupan seharian kita. Okey, sama ada kebersihan diri ke kebersihan kelas, rumah. Okey, maknanya kebersihan itu sebahagian daripada iman. Okey, yang seterusnya contoh ayat lain adalah berhati-hati di jalan raya. Okey, kamu nak beritahu dekat kawan kamu berhati-hati di jalan raya, mengemukakan sesuatu perkara. Kamu memberitahu kawan kamu berhati-hatilah bila kita berjalan kaki ke, naik motor ke, naik basikal ke, naik kereta ke, kita kena sentiasa berhati-hati di jalan raya. Okey, maknanya ayat penyata ni, kalau Ustazah bagi contoh lain, dia adalah ayat yang fakta. Okey, tapi setengah pelajar tak faham ayat fakta tu. Jadi Ustazah beritahu maknanya ayat penyata ni dia tak ada lah pertanyaan ke dalam ayat dia, dan dia tak ada tanda seru. Lepas tu dia tak ada juga ayat suruhan ke, dia tak ada ayat yang menafikan. Itu adalah ayat penyata. Kalau mudah untuk kamu fahamlah. Okey, yang kedua adalah ayat nafi. Okey, ayat nafi ni adalah ayat untuk menafikan sesuatu perkara ataupun menidakkan sesuatu perkara. Okey, dalam ayat nafi ni mesti ada perkataan tidak ataupun bukan. Okey, dia gunalah tidak ataupun bukan. Dia tak guna dua-dua, dia guna tidak ataupun bukan. Okey, contohnya Ustazah boleh bagi dekat sini, Papa Zola tidak pernah menipu. Maknanya Papa Zola ni beritahu diri dia tak pernah berbohong kepada sesiapa pun. Dia menidakkan perkara tersebut. Okey, yang kedua, buku ini bukan milik Hafizi. Okey, Fizi beritahu buku ni bukan milik dia. Dia menidakkan perkara tersebut. Okey, dia adalah dia ada tidak dan ataupun kita guna bukan untuk ayat nafi sahaja. Okey, ayat seru pula. Ayat seru ni ayat yang kita ucapkan secara bernada seru untuk menyatakan perasaan. Okey, perasaan marah. Okey, perasaan marah. Cis, berani kamu datang ke sini. Perasaan marah. Okey, perasaan sedih, perasaan sakit. Aduh, sakitnya kaki saya. Perasaan gembira, perasaan, itulah menggambarkan perasaan ayat seru ni. Okey, dia ada, apabila ayat seru ni dia automatik ada tanda seru. Okey, dia ada tanda seru dekat hujung ayat tersebut. Okey, dan di permulaan ayat dia ada ayat-ayat seru. Contoh dia wah, amboi, aduh, cis. Apa lagi boleh kita bagi? Nah. Adalah lagi antara contoh ayat-ayat seru. Okey, bila ada tanda seru dan ayat seru, automatik dia adalah ayat seru. Okey, contoh saya bagi, wah, cantiknya Kak Ros hari ni. Kita puji Kak Ros kan. Wah, cantiknya Kak Ros hari ni. Okey, yang kedua, amboi, besar sungguh rumah kamu Ihsan. Kita beritahu dekat Ihsan, kita kagumlah rumah dia besar. Okey, ni adalah ayat seru.
Seterusnya adalah ayat tanya. Okey, ayat tanya automatik lah. Dia semestinya ada tanda soal yang kat belakang tu kan. Tanda soal yang goyang-goyang tu. Okey. Ayat tanya adalah ayat yang diucapkan untuk tujuan mengemukakan sesuatu pertanyaan. Okey, kita nak tanya. Okeylah, tanya siapa-siapa pun, sama ada dia ada apakah, adakah, siapakah, bilakah, di manakah, berapakah, mengapakah, macam-macam lagi lah ayat tanya tu. Okey. Dan dekat belakang dia ada tanda soal. Jadi dia adalah jenis ayat tanya. Okey, contoh yang Ustazah boleh bagi adalah, okey, siapakah yang melaungkan azan Zuhur tadi? Dia tanya siapa yang azan Zuhur tadi? Okey, yang kedua, di manakah kebakaran itu berlaku? Ini pun ditanya dekat mana berlakunya kebakaran tu. Ini adalah contoh-contoh ayat tanya. Dia ada tanda soal. Okey, bila dalam jawi tanda soal, jadi telinga tu belah menghadap belah kanan. Okey, kalau bahasa Melayu, biasalah kamu tulis dia menghadap ke belah kiri. Okey. Seterusnya yang terakhir adalah ayat kehendak. Okey, ayat kehendak ni ayat yang diucapkan dengan tujuan memohon permintaan. Okey, sama ada kamu nak permintaan ke, pertolongan ke, suruhan, larangan dan jemputan. Okey, maknanya kamu nak jemput seseorang pergi ke majlis kahwin kamu ke, majlis hari lahir kamu ke, tu adalah ayat kehendak. Okey, pertolongan, kamu nak minta tolong kawan kamu ke, okey, ataupun kamu suruh adik-adik kamu ke, larangan ke tak bagi adik kamu buat sesuatu, tu adalah ayat kehendak. Contoh dia Ustazah bagi adalah, sila tutup kipas sebelum keluar dari kelas. Biasa kan Ustaz-Ustazah beritahu sebelum kamu keluar balik, sila tutup kipas sebelum keluar dari kelas. Ada sila tu maknanya dia menyuruh. Okey. Yang kedua, murid-murid dilarang melanggar peraturan sekolah. Murid-murid dilarang melanggar peraturan sekolah. Ini biasalah cikgu-cikgu beritahu kan. Biasa setiap kali perhimpunan, maknanya jangan langgar peraturan. Maknanya ni adalah larangan. Okey. Itu adalah contoh ayat-ayat kehendak. Okey. Telah ada 5 jenis ayat kita belajar. Okey. Saya harap kamu dapat fahamlah antara contoh-contoh jenis ayat dan kamu dapat membezakan jenis-jenis ayat tersebut. Terima kasih untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.